Okey, saya dah tekan live. Maknanya go ahead lah. Okey, saya mula sekarang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat Hari Raya. Siapakah bertamu kami hari ini? Selamat Hari Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita live streaming daripada Facebook Konsortium Irama. Kepada rakan-rakan yang sedang menantikan program ini, yang telah pun menantikan program ini, seperti yang kita wartakan, kita akan live hari ini special kerana hari ini trial hari yang pertama. Jadi tetamu saya yang paling saya kasihi, yang saya hormati, iaitu saya hajikan dia ni, Tuan Haji Ayub Majid. Jadi bersama tetamu undangan kita, artis ternama kita hari ini. Bukan seorang artis, dia juga seorang usahawan yang berjaya, iaitu Tuan Bagio. Tuan Bagio lah kan. Bersama dengan kami untuk Bagio je lah. Okey, sekarang boleh official lah Bagio. Dan saya, Roy Sayan, compare anda untuk hari ini mewakili untuk program Jom Raya PKP, hasil daripada cetusan idea Haji Rosman dan juga Tuan Haji Ayub. Seronoklah saya kalau sebut nama Tuan Haji Ayub tu kan. Daripada sebut nama Ayub tu. Saya rasa lebih Tuan Haji Ayub, sedap lah nama dia kan. Okay, Alhamdulillah. Anda boleh terus ke kepada rakan-rakan. Apa dia? Itu macam dah nak seru dah tu. Dah asyik tersasul panggil Tuan Haji tu. Tu ada asyik tersasul Tuan Haji Ayub tu. Lagi pula dia punya jambang tu dah berkeputihan sikit kan. Jadi rasa macam dah sampai tu sekarang. Amin. Kita doakan dia lah. Doa dia. Amin. Amin. So bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazain rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga usaha kita pada hari ini akan diberkati dan dirahmati kerana usaha untuk sama-sama kita memberi inspirasi kepada rakan-rakan kita kat luar kat sana, walaupun kita beraya tapi dalam musim PKP, tapi dengan usaha yang dijalankan oleh Irama ini, mudah-mudahan ia dapat membantu sektor jiwa dan juga minda dan juga fizikal artis-artis terutamanya di luar sana. Jadi untuk itu saya ingin memperkenalkan Tuan Haji Ayub untuk memperkenalkan Irama TV. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita punya dia panggil apa pengemudi lah, pengemudi dan tetamu kita artis kita Bagio ya. Bagio Laduni Cinta. Kalau nak panggil satu lagi tu sensitif, tak boleh kan Bagio Kenapa? Kita biasa panggil ada belakang dia duduk tu kan. Tapi kalau panggil duduk sensitif sikit sekarang. Okey, tak apa, terima kasih semua. Apa yang duduk tu? Apa yang duduk nanti tu? Nanti kita cerita. Nanti tuan dia akan cerita. Okey, boleh. Baiklah. Baiklah. Okey, terima kasih semua. Terima kasih semua penonton di luar sana kerana menyokong program awal ini yang kita cetus idea dalam waktu PKP ini, cari tak langsung, kerana ini bukan pertama kali kita buat program sebegini. Dalam waktu PKP yang pertama dulu kita pernah buat, ya, kita pernah buat live juga dan amat menggalakkan sambutannya kerana waktu itu kita rasa dalam PKP pertama itu ramai rakyat kita yang dalam keadaan gelisah, gusar. Waktu itu wabak yang pertama kan. Jadi wabak yang pertama ke kedua ketiga itu tetap sama, jadi kita kena hati-hati, kena stay home, ya, jaga SOP. Dan terpanggil kerana nak cetuskan program ini kerana kita rasa dalam keadaan sekarang ini kita perlukan satu program yang santai untuk minda jiwa. Sekarang dalam keadaan rakyat yang tengah gusar gelisah ini kan, kita tak cakaplah kita nak bagi hiburan semata-mata. Ya, dalam keadaan sekarang ni program ni bukan semata-mata hiburan, dia ada knowledge, dia ada satu program yang manfaat untuk para penonton dan pendengar. Jadi nak cerita tentang, mungkin ramai yang tidak tahu wujudnya Konsortium Irama, kerana Konsortium Irama ataupun kalau nama sekitarnya Konsortium Irama, panjangnya Konsortium Industri Rakaman Industri Muzik Malaysia. Kita dah panjang tu. Panjang. Jadi kita short form kan jadi Irama.
kita dah berdaftar di RS dalam 2 tahun lebih, hampir-hampir tahun yang ketiga. Alhamdulillah, walaupun kita baru, kita banyak mengadakan aktiviti-aktiviti dan harap maklumlah, kita ini satu NGO yang bergerak dengan dana sendiri. Kita belum ada dana lagi dan kita harap selepas ni adalah pihak-pihak ingin menaja kita dengan program yang begini. Sekurang-kurangnya dengan menaja kita itu dapat membantu penggiat-penggiat seni ataupun artis-artis yang terlibat dalam program ini untuk mereka terus bernapas dalam keadaan sekarang, dalam keadaan yang pandemik COVID-19 ni, banyak program-program mereka yang terbatal, yang terkendala, ya. Jadi mereka memerlukan dari segi sokongan, dari segi kewangan dan selain-lainnya. Itu daripada saya. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Pak Ayub. Terima kasih banyak Pak Ayub. Itu betul Pak Ayub. Okeylah Pak Ayub, best lah. Kongsi tim Irama bersecara langsung sekarang di Facebook. Boleh kalian semua boleh kongsi dan share. Untuk ramai-ramai kongsi dan share. Tahun ini kita sambut Raya PKP lagi. Kali ini lebih ekstrim sebab tak boleh nak ziarah. Sebab kita sekarang dalam PKP. Jadi kita hari ini kita sembang-sembang online live streaming dengan artis-artis dan penggiat muzik Malaysia. Dan juga tentang raya mereka, aktiviti mereka. So artis pertama kita yang kita bawakan hari ini adalah Baguio. Saya peminat dia sejak saya minat dia sejak saya kecil. Saya sebenarnya saya muda. Okey, saya meminati Baguio sejak dia keluar album yang pertama. Jadi sampailah sekarang ini suara dia sangat unik dan suara dia mempunyai satu aura yang sangat positif untuk diterima pakai. Kalau nak kata dalam bahasa English, iaitu macam radio friendly lah. Suara dia macam radio friendly pada pendapat saya. Sejadinya radio friendly, orang dengar suara dia, orang kenal ni Tuan Baguio. Maksud saya itu radio friendly lah, macam tu kan. Macam tu. So jadi dia mesra alam. Terima kasih Pak Ayub bawa Baguio bersama kita pada hari ini untuk episod pertama. Jadi Baguio, alhamdulillah, terima kasih banyak Baguio. Baguio bolehlah menceritakan sikit tentang diri Baguio sepanjang PKP ni dan juga perniagaan-perniagaan dan juga apakah aktiviti yang Baguio dah laksanakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada Irama, kepada Presiden Pak Ayub dan kepada Royce Zayan sebagai pengantara kita pada hari ini. Sangat ceria, very cheerful. Lepas tu menghidupkan suasana kan. Sebab sebenarnya kali ni dah kali kedua kita berhari raya dalam keadaan ber-PKP kan. Tapi yang paling heavy sebenarnya tahun lepas lah. Sebab tahun lepas kita lockdown 100%. Lockdown 100%, ada aktiviti ekonomi, tak ada, boleh keluar ke mana-mana dan tak ada apa-apa aktiviti langsung yang melibatkan untuk kita solat hari raya. Semua tu pun sebenarnya sendiri buat di rumah kan. Jadi pengalaman yang lepas tu menjadikan sesuatu yang orang kata untuk kita buat lagi penambahbaikan kerana tahun ni kita perlu untuk berhari raya dalam keadaan ber-PKP lagi kan. Apa-apa pun kita ucap syukur alhamdulillah kerana anak-anak keluarga lah maksud saya, semua keluarga dah mula boleh blend dengan keadaan environment yang begitu. Satu norma baru kan. Norma baru yang tidak menjadi jauhnya kita dengan keluarga kerana kita ada medium yang boleh memperdekatkan kita dengan Skype konsep macam yang kita buat sekarang ni, boleh bercakap, boleh berhubung. Jadi adalah orang kata pengubat rindu kalau kita nak tahu perkembangan terbaru pagi raya macam mana, apa aktiviti orang beraya dengan siapa, dengan adik-beradiknya kan. Jadi terubat pada saya tidak menjadi satu isu besar. Tak ada isu besar sangatlah daripada segi kita perlu mengikut akan SOP yang ditetapkan untuk kita berhari raya di rumah kan. Semuanya sudah ketentuan bila kita dalam keadaan macam ini,
Bila kita dalam keadaan sini, dalam PKP tapi teknologi mendahului kita. Jadi kita boleh berhubung dengan saudara mara kita dengan teknologi. Alhamdulillah. Perancangan Allah tu memang baik. Assalamualaikum. Dengan aktiviti Baguio. Siapa di talian? Khairil. Kita ada Khairil, tetamu kita juga hari ini. Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Alamak Khairil, long time no see lah my friend. Masya-Allah. Ya, dah semua. Sampai macam macam kena tengok 2-3 kali ya. Oh dah lain dah Khairil. Sama je, saya sama je. Macam tu je. Tak sebab dalam ni gambar halus kena tengok 2-3 kali. Yelah, faham. So harap semuanya sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Royce, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Baguio kerana Baguio ni banyak support program-program irama daripada awal-awal penubuhan irama hinggalah ke hari ini. Baguio paling banyak yang menyokong kita lah. Alhamdulillah. Kita pernah menerbitkan sebuah lagu kemerdekaan ya. Di mana Baguio terlibat dalam single tersebut. Ya Alhamdulillah. Tapi setahu saya Baguio ni orang yang murah hati. Dia tak boleh dilawa. Dilawa dia kata okey je. Okey je. Ya, betul. Dari dulu saya kenal dia. Alhamdulillah. Hati dia bagus. Allah sayang. Baiklah, terima kasih kepada sahabat kita yang baru Khairil lah. Kejap lagi kita nak tanyakan Khairil sikit tentang aktiviti, tapi kita nak teruskan lagi dengan Baguio. Sambungkan lagi aktiviti yang Baguio telah lakukan maksudnya dalam sektor perniagaan. Silakan. Okey. Banyak bila PKP melanda, bila COVID-19, pandemik COVID-19 ni melanda negara dan keseluruhannya dialah dunia kan. Jadi banyak yang terkejut dalam keadaan mana saya masa terjadinya lockdown yang pertama tu adalah hari terakhir untuk saya menjalani promosi single terbaru saya pada 2020 iaitu Laduni Cinta. Lagu tu dalam proses untuk kita buat promosi di semua channel radio di RTM ketika itu. Jadi malam terakhir masa pengisytiharan lockdown oleh Perdana Menteri, saya dalam perjalanan balik daripada radio RTM Pahang. Kerana itulah terakhirnya saya nak buat promosi untuk single terbaru Laduni Cinta. Dan terpaksa akur dan reda sajalah. Maknanya perjalanan untuk mempromosikan tu terhentilah. Kalau boleh kita select sikit, siapa komposer dan juga penulis lirik Laduni Cinta? Okay, Laduni Cinta tu satu comeback yang saya buat walaupun bukan dengan Dharma Sutra tetapi secara solo. Resepinya saya gunakan penulis lirik yang legend dah jadi legend kan, iaitu S. Amin Shahab. Penulis lirik kepada lagu Laduni Cinta. Jadi lagu dihasilkan dikompos by pendatang baru iaitu Joe Slash. Jadi saya gunakan pendekatan orang baru dengan orang lama untuk gubahan untuk menghasilkan satu lirik yang terbaik yang sinonim penceritaannya macam umpama mimpi dalam mimpi, begitu juga dengan lagu Asyik yang ditulis oleh Esami Shahab. Dan dia menjadi walaupun kegagalan untuk meneruskan promosi kerana pandemik tu. Dan ia telah ditonton hampir ke 500,000 penonton untuk lagu Laduni Cinta. Alhamdulillah. Di bawah platform Astakona Entertainment. Jadi saya ucap terima kasih lah kepada Astakona kerana dia bagi ruang dan peluang untuk saya terus berkarya dengan lagu baru. Tapi bila cerita pasal pandemik, bila terhenti je, terus semua tak ada kerja. Semuanya terpaksa berbelanja dengan keadaan simpanan yang ada. Biasalah artis ni bukannya semuanya menyimpan. Tak sempat simpan, semua dah bayar liability yang patut kita nak kena bayar kan. Apa-apa hutang loan rumah ke, loan kereta ke, hutang apa ke, benda-benda. Jadi kita keluar saja tak ada income yang masuk. Tak ada income langsung yang masuk. Jadi dalam ketika itu kita jadi macam hilang akal sekejap. Panik. Hilang akal. Panik. Memang panik. Semua orang panik lah keadaan tu dalam tu. Kan?
job semua dah digantung, semua orang panik dalam keadaan itu. Tapi kita kena faham yang sekarang ini memang zaman pandemik tu sedang berlaku sedang lalu di Malaysia ni. Tapi bukan Malaysia saja, di seluruh dunia. Tapi apa yang sebagai seorang artis, untuk meneruskan karya dan juga segalanya bagi meneruskan kehidupan, apakah inisiatif Baguio dalam pendekatan itu? Okey, saya mengambil langkah untuk berniaga. Saya ambil langkah pertama sekali, saya buka satu perniagaan yang melibatkan makanan lah. Makanan macam cookies, dan juga macam sepenuh hari raya ni saya gunakan lemang untuk supaya saya boleh serve kepada orang yang nak makan lemang tu, tak perlu nak beratur. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Lemang Baguio ke apa tu? Nama dia? Lemang asli Baguio. Okey, saya mengambil langkah. Mesti tak ada nama dia Pak Yop. Kalau tak ada nama dia tak jadi Pak Yop. Tak viral. Kenalah. Kenalah. Dia kena. Pak Yop dah rasa ke? Pak Yop dah rasa ke? Saya tunggu tak sampai lagi ni. Kita tunggulah kalau boleh post lah kemari kan. Boleh post tak? Boleh dia kan? Boleh delivery. Betul, Presiden nak belanja lemang asli Baguio. Boleh Baguio. Boleh. Saya bayar. InsyaAllah boleh tak ada masalah. Pakai tapi bagaimana Khairil pun boleh, Khairil. Hantar kat Khairil sekali Baguio. Hantar bangi. Lemang asli Baguio. Nak rasa juga tu. Saya pun ada buat rendang semalam, tak habis lagi. Bolehlah makan rendang saya. Boleh insyaAllah. Saya tunggu. Lemang asli Baguio. Berapa ringgit? Ada berapa ringgit sebatang? Ada punya kategori kecil besar. Macam mana tu? Dia ada kategori small dan big, besar dan kecil, harga 16 dan juga RM20. 16 ke RM20 lah. Alhamdulillah. Sekarang basically Baguio di mana? Lokasinya di mana? Basicnya sekarang ni saya di online saja. Kerana kita tak nak jadi penyumbang kepada pandemik punya pemutusan rangkaian tu. Jadi kita tak ada langsung walk-in customer. Semuanya online. Habis jadi bakar belakang rumah ke apa? Oh tidak. Kita bakar di tempat lain. Lepas tu kita loadkan semuanya di satu tempat yang dah kita khususkan dan kita delivery terus kepada pelanggan melalui konsep pakai Mr. Speed. Pakai e-hailing ke? Delivery. Delivery Foodpanda ataupun Grab ya? E-hailing lah. Okey. Macam mana kos pengantaran tu? Ikut pada Foodpanda ataupun Grab ataupun mana-mana e-hailing? Pengantaran lah. Okey. Tapi paling tinggi kalau misalkan ni terlalu mahal, kalau paling mahal pun selalunya kita akan cuba untuk reducekan lah supaya kita akan ada in-house punya runner lah. Okey. Macam mana nak order tu? Macam mana nak order? Macam mana nak order? Ada link dia ke? Nak order direct boleh call saya je, tak ada hal. Siapa yang kenal Baguio tu boleh direct. Mana nak tahu peminat Baguio nak rasa kan. Dia takkan nak kata bagi Baguio kan. So, Instagram. Okey, apa nama Instagram? Ada special ke? IG. Instagram saya Baguio MY. Baguio MY. VAGGIOMY. Baguio MY. BAGGIOMY. Okey. So insyaAllah kita akan viralkan lemang asli Baguio. Boleh. Yang pasti kita mesti dapat. Pak Yop janji Pak Yop. Nak lemang asli Baguio. Hantar ke rumah tu bagi address. Kalau boleh nanti kongsikan Instagram link Instagram Baguio tu dekat dalam Facebook yang sedang berlangsung sekarang ni. Dapat kalau boleh dapat lah. Boleh. Baguio nanti sharekan link tu. Saya rasa Haji tengah usaha tu nak buat taruh link dia tu. Haji tengah usaha. Boleh kongsikan link perniagaan artis kita. Baguio MY. Alhamdulillah.
Boleh, Alhamdulillah. Baiklah, kita hold sekejap dengan Bagio. Kita nak bertanyakan khabar Krill. So, Krill dah lama tunggu tu, berbaju purple. Boy, selamat Hari Raya. Alhamdulillah. Okey, Krill, boleh bagi tahu kita tentang perkembangan Krill sekarang ini? Silakan. Perkembangan terkini. Perkembangan terkini, Krill. Saya Alhamdulillah masih lagi dengan kerja-kerja untuk agensi iklan radio lah. Jadi siapa nak iklan radio. Jadi saya dah siapa nak iklan radio boleh contact Krill. Wait. Sekejap. Iklan radio. Mungkin saya ni baru mengenali Krill kan. Mungkin Krill boleh beritahu sikit-sikit apa lagi latar belakang tentang Krill. Mungkin saya sendiri yang mungkin alpa sedikit. Minta maaf. So, bila sebut pasal promosi radio ni, dari sektor yang mana tu? Silakan. Okey, untuk yang tak berapa kenal, maklumlah saya penjual suara bukan penjual muka kan. Saya penyampai radio, kalau saya dulu penyampai radio di Era FM, Sinar FM, dan di sekejap di Kim FM. So, sejak mula tahun 98, era bermula dulu tahun 98, saya salah seorang daripada penyampai radio pioneer lah, pelopor untuk radio Era ketika itu tahun 98. Dan 10 tahun selepas di Era, saya berpindah ke Sinar FM sampailah saya bersara tahun 2015. Awalnya bersara? Kenapa awal sangat bersara? Cukup lah tu, DJ tak boleh lama-lama sangat. Oh ya ke? Kenapa ya? Kita mungkin kerana saya nak tanya kerana mungkin kita sekarang ini sedang berkomunikasi dengan netizen era 2021. Mungkin ada yang tak kenal kan? Jadi sebab itulah saya tanya kan, siapa Krill, dah Krill berkenalkan. Mungkin dari sudut itu selepas Krill dah pun retire menjadi seorang DJ, dan sekarang apa aktiviti Krill? Saya masih lagi buat kerja-kerja belakang tabir untuk radio. Itu yang seperti saya sebut awal tadi, saya sekarang ni mempunyai agensi pengiklanan radio sendiri. Agensi periklanan radio. Ya. Kalau Lemang Bagio video, then kita boleh bincang. Okey. Tapi kalau dengan promosi pun orang lain boleh kenyang tahu Krill. Jadi kita kongsikan link. Ya betul, kalau kita promosi kuat-kuat kan orang dapat rezeki sama kan. Orang kata dalam seperiuk tu kadang-kadang ada rezeki orang lain. Sama juga kan, betul. Alhamdulillah. Baiklah, dan seterusnya adakah Krill berkecimpung juga dalam music? Music saya tak involve lagi dah. Saya tak involve lah dengan muzik sekarang ni. Cuma tak involve langsung. Tulis lirik ke? Tak ada tulis lirik ataupun try cuba-cuba cipta lagu ke? Kerana orang DJ ni kan dia dengar lagu-lagu pelbagai. Bila lagu tu dah mix dalam dia punya otak, dia akan tiba-tiba timbul. Roy, awak jangan tak tahu, dia pun ada album tau, buat album nyanyi tu dengan ni. Ya ke? Oh ya ke? Sorry, Payuk suami ni DJ sejak Payuk. Dengan buat label lah. EMI. EMI tu. Bukan canang-canang. Label tinggi tu kan, Alhamdulillah. Itulah tu. Kalau boleh, kalau macam suara Bagio kita boleh cam suara Krill macam mana. Payuk, suara nyanyi lagu Payuk. Setengah lagu pun tak apa ya. Allah Akbar. Saya pun dah lupa lirik lagu Krill ni dengan Faizal. Kan? Tapi lagu dia menarik. Lagu tu menarik. Ya. Suruhlah tuan nyanyi sikit. Mana lagu ni Allah. Tu ada. Nanti kalau Bagio cakap hari ni tak boleh nyanyi. Hari ni tak boleh nyanyi. Jadi Krill kena nyanyi lah. Ya, saya main gitar. Saya bukan penyanyi. Saya main gitar. Faizal. Faizal nyanyi. Besok kita power Faizal. Nyanyi Faizal. InsyaAllah. Faizal nyanyi. Alhamdulillah. So, jadi kita awak ada album. Ya lah. Mesti ada bunyi. Apa tajuk album tu? Satu Jengkal, Kumpulan Kafi, Satu Jengkal. Kumpulan Kafi, nama grup Kumpulan Kafi. Kafi.
Satu jengkal je. Bukan kafir tau. Kafir laknatullah. Okey, tahun bila? Tahun bila tu? Tahun 2006 macam tu. Oh, 2006. Jadi sama dengan album saya yang Lazat dengan live record. 2006 2006. Okey. 2006. Alhamdulillah. Nanti kita boleh Google lah kepada kawan-kawan yang sedang menonton sekarang ini. Live kami, saya sedang share banyak-banyak. Tolong share rakan-rakan yang sedang menonton saya live sekarang ini. Tolong share. Sekarang ini dia ada yang komen, dia tengah share tapi suara kita sangkut-sangkut. So minta mohon kepada admin untuk betulkan kita punya monitoring audio. Kerana dia orang cakap sangkut-sangkut sikit. Komen. Bagio makan apa tu Bagio? Bagio sedang makan. Saya makan saya punya kuku. Ada promo tu. Okey. Apa tu? Okey. So kita nak bangkitkan satu soalan. Saya minta semua orang komen soalan-soalan sekarang. Saya Pak Yop lah. Pak Yop, apa usaha Pak Yop ya yang saya nampak dekat Irama konsortium sedang menjalankan banyak aktiviti NGO. Sekarang ni tiba-tiba untuk program Raya PKP ni Pak Yop nak ketengahkan lagi aktiviti-aktiviti artis-artis terutamanya. Kan? Jadi apakah pendekatan Pak Yop dalam usaha ini? Yalah, kita balik apa pun usaha mana-mana NGO pun dia akan balik pada kewangan, ya. Itu yang main dia. Kalau main dia adalah kewangan, ya. Jadi kita satu NGO yang baru dan kita kalau nak ikutkan Irama ni bukanlah satu satuan kebajikan, ya. Kalau nak cakap satuan kebajikan ni dalam Malaysia ni saya rasa banyak. Ada 3-4 satuan artis yang menjaga kebajikan. Kita Irama ini adalah satu kita ada satu satuan di mana kita seperti RIM, Recording Industry Music of Malaysia, di mana ahli-ahli kita adalah syarikat-syarikat rakaman. Kita hanya terbuka kepada syarikat-syarikat rakaman, bukan pada individu. Jadi dalam waktu COVID-19 melanda ni, saya berpandangan daripada tidak ada aktiviti, jadi saya mulakan program-program amal untuk membantu artis ataupun pengingat-pengingat seni. Di mana kita daripada awal COVID bulan Mac yang lalu, kita dah bergabung dengan beberapa kementerian dan persatuan untuk mengagih-agihkan makanan dan wang ringgit kepada pengingat seni. Maksud pengingat seni itu semua terbuka, bukan saja penyanyi, saya dah bawa kepada pemuzik, DJ, kepada penari, penyanyi latar belakang. Jadi Irama fokusnya pada semua. Bila cakap penggiat seni lah, semua penggiat seni. Penggiat seni. Semua penggiat seni. Terbaru saya bawa balik pada Alustar 3 hari lepas. Saya di mana saya melawat pemuzik-pemuzik di Kedah yang sakit, yang uzur, di mana kita ada berbagi beberapa sumbangan barangan dan sedikit wang tunai. Di mana kita bergabung dengan beberapa NGO di Kedah. Dan sebelum ni kita banyak buat-buat program di sekitar Lembah Kelang. Jadi pasal saya katakan tadilah, memang kita bukan badan kebajikan. Tetapi dalam waktu COVID-19 ini, apa yang perlu kita adakan? Kita nak buat konsert, tak boleh. Maksudnya, kita nak buat konsert, kita nak buat program. Semua ada halangan dia. Sebab kerana kita kena ikut SOP. Jadi, dari situ, saya banyak buatkan program-program amal supaya kita ada program. Cara tak langsung dapat membantu pengingat-pengingat seni. Walaupun tak menyeluruh tapi sekurang-kurangnya kita dapat memberi sedikit sumbangan kepada mereka. Okey, Pak Yop, saya dengar Pak Yop memang rajin buat NGO dan sering kontak rapat dengan kementerian-kementerian. Bagaimana dengan daripada hal Prisma dan juga Cendana yang mewartakan tentang dana-dana yang akan turun kepada penggiat seni? Mungkin Pak Yop nak komen sikit hal tu. Okey, alhamdulillah. Dalam Prisma yang baru-baru diumumkan oleh Menteri Komunikasi, di mana Prisma ada beberapa bahagian yang telah mereka sediakan. Dan salah satu yang Irama ada mohon juga dengan pihak kementerian adalah dana yang dipanggil daripada DKD pertama, kita ada buat muzik dari rumah. Muzik dari rumah itu kita ada beberapa peringkat. Pembagian kepada artis
untuk mereka membuat muzik dari rumah, kemudian siarkan di YouTube KKMM, ya. Jadi yang akan datang ini, pihak kementerian telah bekerjasama untuk mengenal pasti lebih kurang dalam 1,900 artis yang layak untuk dapat sumbangan RM5,000. Saya rasa kerana kalau tidak sumbangan itu dapat sebelum raya ni. Tetapi dalam keadaan COVID yang melanda, yang kuat melanda dengan sakit-sakit yang bertambah, jadi kita PKP. Jadi menteri sendiri pun dijangkiti COVID. Jadi ini yang masalah kita, kan? Sepatutnya kita dapat yang RM5,000 ni sebelum raya. Dan kita dah beberapa kali tunda untuk majlis sidang pelancaran yang akan dilancarkan oleh pihak menteri juga. Sepatutnya bulan lepas, tapi ditunda hingga sekarang. Tapi sekarang ni pun COVID lagi, PKP lagi, jadi ditunda lagi. Jadi saya berharaplah pihak kementerian dapat mencepatkan dana RM5,000 itu, kerana ramai pihak-pihak penggiat seni yang bertanyakan saya bila mereka akan dapat dana tersebut, kerana rata-rata memerlukan dana tersebut. Ramai yang penggiat seni, kalau kita yalah, mereka, kehidupan mereka selama ini adalah dengan muzik, dengan industri, dengan show. Ada yang basking, sekarang basking pun tak boleh, kan? Jadi ramai yang terkesan. Jadi kalau nak ikutkan, ialah terkesan ini bukan kata penggiat muzik saja. Semua sektor terkesan. Tetapi apa yang saya tekankan sini, saya tahu tentang penggiat muzik, ya. Bukan ada kata bila kita kata penggiat muzik, ada yang lain bunyi, kita orang ni pun terkesan juga, dia kata. Yalah, masing-masing ada kementerian masing-masing. Betul tak? Jadi saya akan tekan pada muzik. Tapi kan saya difahamkan seramai 3,000 orang yang boleh mendaftar. 3,000. Tapi Pak Yop cakap tadi 1,900 je. Yang lain tu kenapa ya Pak Yop? Dia memang yang memohon 3,000, kan? Yang mohonnya 3,000. Jadi dari pihak dia ada berapa sektor di situ, ya. Dia ada sektor penyanyi dan juga pemuzik dan juga basking. So ada pecah 3 situ. Yang saya tahu yang mana saya handle ada bahagian penyanyi, ya. Ya, yang penyanyi itu yang kita jumlahkan yang saya sebut tadilah. Asyik. Kalau kita tengah live kan, mungkin ada ramai kawan-kawan kita, antara kawan-kawan kita ni yang sedang mendengar dan dia pun apply. Ada dia berasa gusar, adakah aku dalam kategori yang mana, yang dapat ke yang tak dapat? Jadi mungkin saya tanya itu supaya dapat penjelasan ramai. Saya harap mereka bersabar kerana banyak juga yang bertanyakan saya, kan. Saya pun ada tanya pihak kementerian kerana bukan saya yang buat keputusan. Keputusan semua pihak kementerian, ya. Kita cuma irama kita banyak membantu bagi-bagi info pada pihak kementerian. Di mana pihak kementerian ada yang kadang yang bertanya kita tentang artis ni, artis tu, mungkin mereka tak mengenali, kan. Jadi kita membantu mereka lah. Jadi saya minta pihak kementerian pun ada info kita. Kemungkinan kita doa-doa selepas COVID ni, dalam masa 2 minggu ni, selepas raya ni, insyaAllah pihak kementerian akan menghubungi. Tak silap saya sekarang pun pihak kementerian sudah mula menghubungi mereka-mereka yang layak untuk mendapat itu. Saya mungkin ada satu pendapat ataupun cadangan ataupun idea lah. Mungkin kalau saya ingin bertanya kan. So, sekarang ini bila dia panggilan telefon, kalau boleh Bagio boleh komen ataupun Krim pun boleh komen sekali. Okey, sekarang ni dalam musim orang sedang mencari income, ya. Tapi lepas tu kita dapat panggilan telefon. Tapi kita sangat-sangat bimbang kerana panggilan telefon ni kadang datang daripada scammer. Bila kita angkat telefon, telefon tidak mengenali. Dan kita angkat telefon tu, kita jadi sekarang was-was untuk mengangkat telefon. Saya sebenarnya was-was untuk angkat telefon kerana telefon tak mengenali. Tiba-tiba datang daripada scammer lah, orang nak jual barang apa semua. Tapi bila datang actually kita tak angkat telefon, tapi yang telefon tu datang daripada yang kita perlukan sangat, iaitu daripada Putrajaya. So mungkin boleh komen dalam hal ni.
saya komen sikit. Siapa boleh? Boleh. Sebelum saya komen, kita tak hubungi melalui telefon kerana kita tahu sekarang ni dengan zaman sekarang ni banyak scammer. Tetapi apa yang saya fahamkan, pihak kementerian akan email pada mereka kerana dalam borang itu akan ada email. Itu yang kita punya safety di situ. Jadi kalau ada juga yang pemohon-pemohon yang mendapat telefon, saya rasa kena hati-hatilah kan, sebab saya tak rasa tak mungkin pihak kementerian akan menelpon kerana mereka akan mengemail pada pemohon-pemohon yang berjaya, insya-Allah. Mungkin Bagio nak komen sikit tentang ini? Silakan Bagio. Bagio makan lemang ke? Boleh tak bagi komen sikit tentang usaha kerajaan untuk memberi dana kepada penggiat seni, dan juga bagaimana pendekatan yang kita sedang bualkan tadi, panggilan telefon yang sepatutnya kita sedang doa menunggu kan, tapi kita takut yang telefon kita tu orang yang tidak kita sukai kan. Jadi apa komen Bagio? Dua perkara tu. Disukai daripada segi macam mana tu? Tak apa-apa faham. Kita takut, kita sedang tunggu Putrajaya call kita untuk halo, assalamualaikum, awak ni scan ke? Oh, kita takut nak angkat telefon tu, kita takut itu scammer. Satu. Kan? Kita nombor tak kita tak tahu, nombor tak kenal, tapi kita nak angkat telefon, tapi dan sedang mengharap sekarang. Kita sedang mengharapkan Prisma ataupun channel telefon kita rekan ni, dia kata dia akan hubungi. Apa pendapat Bagio? Kita nak komen sikit pun boleh juga, ataupun nak cadang pun boleh dah hal ni. Saya mencadangkan lebih baik apa-apa yang melibatkan urusan rasmi ni dihantarkan email. Email lah lebih baik. Email secara rasmi berlatar belakangkan kementerian tersebut untuk kita terima apa-apa tu secara email ataupun WhatsApp. WhatsApp pun boleh, dia hantar email dan WhatsApp dah senang lah. Maknanya WhatsApp tu maknanya satu rangkaian lah, notis notifikasi yang senang untuk kita boleh menghubungi balik. Notification tu hanya datang daripada kementerian. Itu lebih genuine lah pada saya lah. Kalau melalui panggilan ni kadang-kadang biasalah kita pun layan panggilan, walaupun kita kadang-kadang kita pakai yang true caller tu kan, kita boleh tahu. Kalau tak okey, kalau scam selalu dia akan keluar warna merah. Tapi orang yang canggih, betul kan? So kalau betul phone calling tu datang daripada yang bukan scammer, dia akan keluar warna biru kan. Tapi tak semua pakai sistem tu kan. Jadi kita cuma sedang kita live ni, kita cubalah menasihati kawan-kawan kita kat luar sana. Boleh tak jadi masalah. WhatsApp apps tu boleh dilanggan percuma je, tak ada bayar pun apps tu. Cuma kita kena load masuk ke dalam kita punya, apps tu kita kena masukkan dalam kita punya phone lah, tu je lah. Apa nama dia? True apa? Truecaller. Apa nama app? Truecaller. Okey. Ini Pak Yop, ini satu informasi juga kan kepada rakan-rakan kita yang tak tahu kan. Jadi apa yang bagi tahu itu informasi kepada kawan-kawan kita yang sedang menunggu tu. Mungkin Kril nak komen sikit tentang hal ni. Itulah pada sahabat-sahabat yang menunggu tu, kita pada saya, kita jangan mengharapkan pada bantuan lah. Kita usahakan, kita jangan tunggu bantuan lah, maksud saya tu. Kita minta pada banyak pada Allah SWT lah dan pada tu minta Allah ilhamkan kita apa yang kita boleh buat sementara nak menunggu. Kita jangan menunggu sangat kerana kita menunggu ni nanti kita hampa kan. Kita tak tahu betul. Saya setuju tu kira. Kita tak tahu masa yang spesifik. So daripada kita menyiksa jiwa raga ada menunggu, baik kita kita minta semua kepada Allah, kita bangun malam doa nangis-nangis kepada Allah, minta Allah tolong kita. Bukan saja dari keuangan, kadang Allah bagi kita pertolongan, mudahkan kerja kita, urusan kita, hal keluarga kita, dan bukan semata-mata keuangan.
bukan semata-mata material, tapi yang lebih penting apabila jiwa kita tenang, walaupun kita tak berapa banyak ada income sangat dulu, tak semua dulu, tapi Allah urus segala kehidupan kita. Sebab kita kita minta pada dia yang memberikan kita ujian. Kita patut kita bergantung, kita berharap pada Allah dulu, jangan pada makhluk. Itu bagi pendapat saya. Dan pasal scammer ni simple je, tak ada orang yang boleh, tak ada orang akan bagi tak ada orang akan bagi to be true. Tak ada orang boleh bagi abang atau bantuan tanpa mendapatkan apa-apa balasan. Tiba-tiba je ada orang call kita kata, bang saya nak offer abang bantuan sebanyak RM5. Dia macam tak logik. Jadi kita sebagai orang dewasa ada ke? Tak ada. Kat situ je kita dah tahu dah, oh ni scammer kan. Ni scammer. So tak perlu nak kita layan lebih-lebih sangat. Sama kita hang up, letak phone tu, dan pun tak tahu je. Ada orang claim daripada mahkamah lah. Saya pun dapat banyak panggilan juga daripada mahkamah. Bahkan tak hadir mahkamah lah. Mahkamah lah, insolvensi lah, semua ada. Di atas sebab pinjaman dengan bank ni, kita tahu sendiri, kita tak pernah buat urusan dengan bank tu. So buat apa kita nak takut sangat. So kita tahu dah, automatik datang kat kepala kita, ini scammer. Terus letak phone, so cakap okay terima kasih, cakap dengan cara elok lah, kita tak perlu nak maki-maki orang pun kan. Kita cakap dengan cara elok, baik terima kasih, minta maaf, terima kasih, baik, okay dah. So kita tak tak pening-pening, tak payah nak pening-pening kepala scammer apa semua. Kita tahu dah. Kalau bantuan yang betul-betul, dia tak akan menjaga. Kita tak akan dapat sesuatu secara senang macam tu lah. Jadi kita kena berhati-hati, kita kena mainkan peran kita lah. Alhamdulillah, satu informasi yang baik jugalah untuk kita kongsikan bersama dalam hal isu yang macam gini kan. Kadang-kadang kita kena sentiasa lah, kalau boleh begitu, kita sentiasa bersyukur lah. Apa doa kalau kita nak bersyukur dengan syukur? Ada ingat kan? Apa doanya? Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husnu ibadatika. Rahmatika ya Allah. Amin. Sentiasa bersyukur. Saya kita nak bacakan komen yang ada Bundi Aulia. Subhanallah, Bang Ayub Majid, semangat kata dia. Semangat dah. Dia jemput untuk kepada kawan-kawan semua yang sedang live bersama kami, jemputlah komen-komen sikit live kita ni untuk bertanyakan apa-apa yang perlu kita tanya. Tapi pertanyaan tentang isu-isu semasa. Kawan saya di WhatsApp ni, ada kawan saya di WhatsApp ni, WhatsApp saya personal, dia bertanyakan saya, minta tolong panel, tolong jentik sikit isu Palestine. Sikit. Allah Akbar. Isu Palestin. Siapa? Keren nak jawab. Keren boleh bagi tambah isu bagi bersemangat kepada kita orang Malaysia. Mungkin bagi nak komen sikit tentang bagi semangat kepada orang Malaysia kita tentang isu ni sikit lah. Pasal kawan-kawan kita ni dia memang aktif dalam Palestine punya case. Jadi dia minta kita, dia sedang melihat, so dia minta kita komen sedikit. Ibu Elia tu dari Jakarta ya? Ibu Elia tadi dari Jakarta. Ya. Alhamdulillah, dia sedang menonton. Alhamdulillah. Okey. Mungkin itu semasa. Boleh komen sikit, siapa nak dulukan? Boleh komen sikit tentang Palestin. Ya, bagi saya cetuskan semangat. Palestin dan Israel ni, kita sebagai orang Islam, kita kena ambil tahu, kita kena prihatin. Dan siapa yang ada Instagram, boleh check hashtag save Sheikh Jarrah. Sekarang ni pihak sedang cuba untuk merampas penempatan Sheikh Jarrah itu daripada asal daripada orang Palestin, dan bermati-matian sekarang ni sedang mempertahankan penempatan Sheikh Jarrah tu. Jadi kita yang ada Instagram, follow hashtag save Sheikh Jarrah. Ini saya tidak mempunyai kumpulan, tapi saya yakin kita tengok berita betapa susahnya kehidupan mereka di hujung Ramadan, menyambut awal kita dengan gambar raya kita sekeluarga walaupun PKP, tapi kita masih lagi dapat beraya dengan aman. Tapi tengok gambar seorang ibu dan anaknya yang menangis pada 1 Syawal, pada semua orang Islam seperti bergembira, tapi mereka menangis memikirkan nasib mereka yang berada mereka dengan kehidupan Zionis. So kita sebagai orang Islam
kita tak boleh angkat senjata, tapi kita pasti boleh angkat tangan kita berdoa dan jangan tinggalkan doa kita pada satu dari Palestin. Setiap kali selepas solat fardu, tolonglah hantarkan sepotong doa untuk rakyat Palestin. Dan ya, doa itulah sekurang-kurangnya. Dan juga kita banyak pertubuhan yang membantu rakyat Palestin yang ada seperti Aman Palestin, banyak lagi. Saya tidak jadi wakil atau mereka tidak, tetapi kita usahakan untuk membantu dari segi kewangan juga. Kalau perempuan bantu mereka, ulurkan sumbangan perempuan ini supaya mereka dapat salurkan kepada saudara-saudara kita Palestin di Gaza untuk meneruskan kehidupan. Kehidupan sana sangat susah. Kita jauh 100 kali ganda lebih beruntung daripada mereka di Palestin. Hari ini kita hanya dengar bunyi mercun dan beriak, tapi bunyi mercun dan mengapi, tapi dia orang kata dengar bunyi bom. Anak-anak dengar bunyi bom. Dia dapat firework. Jadi setiap kali kita tengok tu, sepatutnya kita sebagai Muslim kita kena sedih, kita kena nangis sayu bahawa saudara-saudara kita susah kat sana. Sekarang ni serangan balas kepada pihak Hamas. Jadi kita doakanlah agar Allah membantu pejuang-pejuang mujahidin di Palestin supaya dapat bertabahlah sabar dan menghadapi kedugaan ini dan terus berperang, terus bertahankan tanah Palestin, terutama Sheikh Jarrah tu. Dan apa yang kita boleh buat hanyalah berdoa dan ulurkan semangat. InsyaAllah. Sama-sama. Terima kasih Kril. Mungkin Bagio nak tambah sikit bagaimana kita sebagai penggiat seni mampu memberi sedikit sumbangan, bukan sumbangan daripada kewangan atau sebagainya, yang boleh kita sama-sama bagi penjelasan sikit kepada rakan-rakan ataupun mungkin berbagi semangat sikit kepada rakan-rakan kita yang sedang memperjuangkan Palestin di sekitar keliling seluruh negara. Silakan. Ya, berkenaan tentang isu Palestin ni, daripada sejak saya berusia remaja lagi kan, kita mengikuti pelbagai pengalaman daripada segi desakan oleh golongan-golongan yang cuba untuk merampas akan tanah air mereka ni kan. Jadi yang mampu pada kita ialah doa, membantu atas doa supaya doa kita tu untuk orang-orang yang teraniaya ni terus termakbul, tak ada hijab, terus diterima oleh Allah SWT, supaya penderitaan yang dialami oleh mereka itu dapat ada jalan penyelesaian dia untuk mereka terus berjuang dan bertahan untuk mempertahankan tanah air mereka kan. Kita daripada sini boleh saja kalau misalnya katanya irama, kita adakan satu kutipan tabung atas irama untuk kita sumbang untuk kita sumbangkan. Mungkin kecil, mungkin nilainya tak besar, tetapi antara apa yang termampu, tetapi yang paling cepat dan paling saya yakin ialah doa lah. Mungkin kita boleh buat satu majlis tahlil secara macam Skype ni, kita buat online kita buat majlis doa untuk memohon kan, buat yang simple supaya kita beramai. Irama pernah anjurkan kita baca Yasin bersama Ustaz Nabil semua sebelum ni. Untuk waktu itu kita insyaAllah kita boleh terima cadangan Bagio tu. Kita akan bawa cadangan yang baik lah Pak Yop. Bolehlah usahakan Pak Yop segerakan. Boleh disegerakan perkara-perkara yang baik disegerakan lah. Saya nak pesan satulah balik pada tadi cerita scammer ni kan. Jadi dalam waktu begini saya mohon pada rakyat Malaysia berhati-hati kerana tabung-tabung Palestin ni telah wujud seperti candawan ya. Kalau nak menderma tu make sure atau pastikan yang badan-badan yang seperti Khairil sebut tadilah, Aman Palestin dan lain-lain tu adalah yang betul-betul tabung yang berdaftar dan diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan juga kerajaan Palestin. Jadi kita jangan tersalah, terpedaya. Banyak terpedaya kerana skamer-skamer juga akan buatlah logo yang sama, bentuk yang sama. Pastikan ya memang betul kita menerima ni. Ada orang cakap kita sampai tak sampai tu, yang penting kita dah terima. Waktu inilah skamer-skamer akan ambil kesempatan. Dia akan ambil kesempatan untuk tubuhkan dia punya tabung sendiri pula.
Jadi kita mintalah yang itu yang paling saya nak nasihat lah. Hati-hatilah ya. Ya, insyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sempat juga jentik sikit isu-isu semasa. Baik sekarang ni untuk dalam kategori dan segmen yang berapa tak tahu dah saya ni. Tapi saya patah balik Janganlah terakhir. Ada lagi 2-3 terakhir, ada beberapa perkara yang kita nak kongsikan seperti bagaimana kita nak bangkit semula. Sekarang ni mungkin apa cadangan kawan semua untuk bagaimana kita nak bangkitkan semula walaupun dalam musim PKP. Selain daripada perniagaan, jiwa dah terlalu selain merundung. Macam Kril cakap tadi sentiasa nak berdoa dan sebagainya, tapi keluar rumah nak pakai duit. Mungkin ada cadangan supaya kawan-kawan kita rasa lebih semangat bila keluar tu tak guna duit tapi bertemu kawan-kawan tak boleh. Tapi ke mana nak pulihkan jiwa kawan-kawan kita ni yang sedang merundung sangat ni. Ada kawan-kawan contoh kawan-kawan saya daripada serumah kemudian pindah ke bilik, dan ke bilik pindah ke rumah saudara mara. Penggat sini kita daripada rumah sendiri ke bilik saja anak 6. Daripada 6 tu kemudian mengandung lagi, kemudian berpindah ke rumah saudara yang tak apa-apa tu tinggal situ. Jadi mungkin kita boleh bagi sikit semangat kepada kawan-kawan kita ni yang menimpa nasib begini. Saat ni saya melihatnya sendiri. Boleh bagi kata-kata semangat. Saya nampak dari segi sebab saya banyak menerima panggilan, WhatsApp, mesej yang meminta bantuan kan. Jadi pandangan saya lah, kerana kita bukan satu badan kebajikan dan satu-satu lain pun saya rasa mereka juga terkesan dengan kewangan. Bila pandemik COVID-19 ni melanda, jadi banyak juga sepatutnya sumbangan yang patut mereka terima tak terima. Jadi macam mana mereka ingin membantu, kerana kita kalau nak cerita susah, ramai yang susah, ramai pihak seni yang terkesan seperti yang ni cakap tadi, Roy cakap tadi, ada yang tak ada rumah, ada yang sewa rumah tak mampu nak bayar kan. Dan bila cakap tu mereka bercerita tentang show dah tak ada. Jadi bila kita cakap show, diorang cakap buatlah online, basking lah depan Facebook. Tetapi dalam keadaan sekarang ni, saya rasa rakyat Malaysia semua terkesan. Rakyat Malaysia semua terkesan. Kalau nak menerima pun mungkin ada mereka yang mampu nak menerima. Tapi saya rasa tinggal berapa persen saja kan. Yang lain pun nak fikir tentang kehidupan mereka, keluarga mereka. Jadi bila balik pada isu ni, dia banyak begitu sensitif lah untuk saya. Jadi kita memang nak harap kerajaan 100% pun tak boleh. Kerana kita ni, masalah kita 60 tahun, kita dalam industri muzik, kita tak ada rumah. Kita tak ada rumah. Rumah tu maksudnya apa? Kita tak ada satu kementerian atau jabatan. Kalau kita tengok orang filem, dia ada Finas. Finas ada bajet. 1 tahun 200 juta, 300 juta untuk membantu pengiat filem. Tetapi kita 60 tahun industri muzik, kita tidak ada badan yang ambil tahu hal kita. Muzik tidak ada rumah, kita tidak ada badan. Di sini kita baru-baru ni kita beberapa pihak mohon pada kerajaan untuk menubuhkan Perbadanan Muzik. Jadi kita berharap Perbadanan Muzik ini pun disegerakan oleh kerajaan supaya muzik ini dapat satu rumah, di mana bila ada rumah tu barulah kita ada bajet peruntukan. Kerana masalah sekarang memang orang muzik tidak ada betul-betul kementerian yang khusus. KKM pun dia banyak sektor. Di bawah KKM ni muzik pun baru je diwujudkan. Kalau sebelum ni banyak ada filem, digital, animasi. Jadi di sini yang kita perlukan satu kementerian ataupun dipanggil Perbadanan Muzik Negara. Jadi kita harap pihak kementerian dapat melancarkan Perbadanan Muzik Negara itu secepat mungkin. Jadi bagaimana kita nak bagi semangat kepada kawan-kawan kita yang di luar sana? Semangat bila kawan-kawan kita ni yang sedang merundung ni live Facebook, okeylah, dia boleh lihat lah. Tapi dia nak meluahkan perasaan dia sebagai penggiat seni kan, kita sedang berusaha. Tapi mereka sedang mungkin kita sendiri tak berdaya nak bagi RM1 setiap hari pada mereka. Kita pun terkesan juga. Tapi mungkin boleh bagi semangat
kata-kata semangat. Semangat. Mungkin Bagio nak Bagio mungkin nak bagi kata-kata semangat kepada kawan-kawan kita. Saya sebenarnya mengambil kepada apa yang dikatakan oleh Priya tadi lah. Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu perlu kita mantapkan. Perlu kita sentiasa orang kata berhubung, memohon, berdoa, kerana Allah Ta'ala itu maha pengasih, penyayang, lagi maha pengampun. Dan kita memohon kepada Yang Esa yang terlebih dahulu, dan insya-Allah Allah Ta'ala akan memberi pertolongan itu melalui hubungan hablum minan nas, hubungan sesama manusia tu. Jadi insya-Allah akan ada bantuan tu. Kerana kalau kita terus meminta-minta sesama kita, kadang-kadang yang sekeliling kita tu pun susah. Jadi mungkin ada yang susah, ada yang tak mampu boleh bantu daripada segi pelbagai bentuk, tak semestinya kewangan, mungkin daripada segi kontak dia daripada orang yang mampu untuk membantu, kan. Jadi benda ni pada saya, pandemik COVID-19 ni bukan hanya kita seorang, tetapi dalam sebuah negara Malaysia yang kata mengalami akan kejutan tentang pandemik ini, begitu juga seluruh dunia. Jadi kita kenalah yakin tiada lain tempat yang lebih layak untuk kita mengadu hanyalah kepada Allah Ta'ala. Kerana insya-Allah kita mohon ke sana, dia akan bagi jalan kepada kita. Yang semangat ni mungkin boleh kita bagilah daripada segi pengalaman, macam mana kita nak survive. Mungkin kita ada, Allah Ta'ala bagi kita akal dan fikiran untuk kita combine. Mungkin nak berniaga pun susah. Kadang-kadang kita ada tengok speciality seseorang itu bila dia contohnya seorang juruterbang dan pendapatannya asalnya 30,000 40,000 sebulan, tetapi dia bila wujudnya pandemik COVID-19 ni, dia ada tanggungjawab untuk meneruskan kehidupan, untuk membayar apa-apa hutang-hutang yang ada tu. Tetapi adakah hanya dengan berniaga secara kecil-kecilan bolehkah mampu untuk cover dengan liability yang dia dah ada tu? Dah tentu tidak. Jadi benda-benda begitulah yang sebenarnya yang menghimpit kepada semua orang, tetapi di sisi-sisi yang tersendiri, yang boleh kita katakan sisi ini yang tersendiri, kepayahan yang tersendiri. Jadi sama-sama kita berdoa dan terus berdoalah supaya kerana kita ada Allah Ta'ala. Allah SWT itulah yang tempat untuk kita terus mengadu, dan sampai itu kita berusaha. Itu je mampu untuk kita kongsi daripada segi bagaimana untuk meneruskan kehidupan. Memang susah. Memang saya pun tak kata saya senang, saya tak kata saya ni mewah, tetapi sentiasa mengembelingkan tenaga untuk sesuatu supaya saya tidak menjadi yang seorang insan yang kalau boleh tak nak meminta-minta, kan. Kerana saya yakin selagi kita bernyawa, jasad itu selagi jasad itu ada roh di dalamnya, rezeki itu ada, dan rezeki itu takkan putus. Dah ada rezekinya yang telah ditetapkan, melainkan kita dah mati je barulah kita dah habislah kita punya rezeki. Maknanya kita dah menghadap kepada satu dunia yang lain pula, kan. Jadi yakin. Pada saya kita berkongsi kesemangat itulah dengan keyakinan, bukan berserah, memohon, berdoa kepada Allah Ta'ala supaya memberi satu jalan yang memboleh untuk kita meneruskan kehidupan. Bagio, kata-kata semangat yang sangat bersemangat. InsyaAllah pada kawan kita yang sedang melihat ni, semoga apa yang awak dengar semua daripada panel-panel kita ni dapat memberi cerita semangat. Selain dapat kita bertegur sapa lah, kita bertegur sapa. Dalam konsep bertegur sapa dalam media sosial ni pun satu pendekatan yang sangat baik, walaupun ucapan selamat hari raya dah setahun baru nak ucap selamat hari raya. Dah kan, betul tak? Dah setahun baru nak ucap selamat hari raya. Setuju. Tak ucap selamat. Jadi kita kena bertegur sapa. Mungkin dalam bertegur sapa ni dapat memberi cetusan nafas baru pada mereka. Oh, kawan aku tegur aku. Jadi mungkin ada satu benda baru. Betul tak Payuk? Boleh tak Payuk? Betul, setuju. Tegur sapa. Dia Kerel tak ada. Mana kerel? Kerel dah hilang. Ada tu.
Ada. Oh, nampak muka dia. Kril, komen sikit tentang ini. Komen bagi semangat sikit kepada kawan-kawan kita, Kril. Silakan. Yang sedang merundun. Kata-kata semangat ataupun nak baca doa untuk mereka. Masya Allah. Itulah buat sahabat-sahabat semua yang yang sedang diduga oleh Allah SWT sekarang ni. Saya faham mungkin inilah ada di antara sana, di luar sana yang terkesan. Saya pun salah seorang daripadanya terkesan juga, ya. Tak mustahil lah kalau saya kata saya tak terkesan. Sikit sebanyak memang saya terkesan juga, tetapi ini mungkin dia segala yang berlaku ni bukan kebetulan, dan tentu ada hikmah di sebalik apa yang berlaku. Ya, Allah dah sediakan hikmahnya. Cuma kita je yang gagal menyingkapi hikmah di sebalik apa yang berlaku. Kita tidak tak nak menyingkapi apa di sebalik apa yang berlaku itulah. Jadi seperti pandemik ni juga, Allah turunkan pandemik ni untuk kita kembali semula kepadanya, kan. Untuk kita kembali semula. Sebelum ni mungkin kita terlalu sibuk dengan segala urusan kita, sampai kadang-kala kita terleka, kita terlupa. Mungkin sebelum ni kita terlalu sibuk sampai kita solat pun hujung-hujung waktu. Mungkin sebelum ni kita terlalu sibuk dengan urusan kita sampai kita pun lupa nak kurang untuk bersilaturahmi bersama dengan sahabat-sahabat ataupun mungkin dengan jiran sebelah rumah kita. Ya, kita kurang bersilaturahim. Dan mungkin sebelum ni kita terlalu kurang solat Jumaat contoh. Jadi apa yang berlaku sekarang ni, Allah suruh kita balik kepada ajaran agama Islam yang sebenar, dan juga kita mengikuti sunnah baginda Nabi SAW. Dan hanya dengan mengikuti dengan mengikut ajaran Allah SWT dan juga mengikuti sunnah Nabi SAW, manusia akan berjaya. Saya, kalian dan sahabat-sahabat semua, kita pasti akan berjaya dengan mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengikuti apa yang Allah perintahkan. Jadi kita balik kepada Allah, kepada Allah. Semua ni kita berharap harap orang ni, harap orang sana bantu kita, pertubuhan itu bantu kita. Tak, sekarang ni kita hantarkan pengharapan kita 100% pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dialah saja yang memberi ujian, musibah, dan dialah juga yang boleh mengangkat ujian tu daripada kita. So saya menasihatkan diri saya dan juga sahabat-sahabat kat luar sana lah, kita kembali semula pada Allah Taala, kita perbetulkan apa yang kurang kita buat sebelum ni. Hubungan kita dengan keluarga kita, isteri kita, anak-anak kita, suami kita, adik-beradik kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita pulihkan hubungan, dan kita pulihkan hubungan dengan Allah SWT. InsyaAllah segala apa yang datang, InsyaAllah Allah akan selesaikan. Macam dan ada firman Allah SWT, maksudnya kalau kita nak tenang, hanya dengan mengingati Allah, hati-hati akan menjadi tenang. Itu salah satu petikan daripada ayat Al-Quran lah. So tak ada jalan lain untuk tenang, tak ada jalan lain. Hanya kita berzikir pada Allah, kita akan tenang. Kita ingat pada Allah, kita akan tenang. Pasti dan pasti. Itu dalam Al-Quran tulis. Tak mungkin Allah bohong. Jadi kita kembali pada Al-Quran, tengok balik. Mungkin sebelum ni kita kurang baca Al-Quran. Kali ni kita lebih baca Al-Quran. Kita kurang berzikir. Kali ni kita lebih berzikir. Minta pertolongan pada Allah SWT. Jangan harap pada makhluk lagi. Jangan pada kawan-kawan. Kalau kita susah apa-apa, jangan first kita telefon kawan. Bro, aku susah lah. Boleh tolong tak? Tak, kita menghadap Allah dulu. Kita menghadap kepada Allah. Malam bangun nangis-nangis, ya Allah, ya Tuhanku, aku susah, ya Allah, dulu aku ada job. Sekarang ni aku dah tak ada job, ya Allah. Bukan pasal pandemik, tak. Ini pasal aku banyak dosa, ya Allah. Aku banyak dosa. Ampunkanlah dosa-dosa aku. InsyaAllah Allah akan tolong. Allah sangat dekat. Allah lebih mengetahui diri kita daripada diri kita sendiri. Allah lebih dekat dengan kita. Jadi jangan harap pada orang, jangan harap pada makhluk. Makhluk tak ada kuasa. Hanya Allah yang berkuasa, insyaAllah. Okay, second last Pak Yub. Second last Pak Yub. Terima kasih Kril. Silakan Pak Yub. Bagi semangat, kata-kata semangat. Okay. Saya nak beritahu pengiat-pengiat seni, pemuzik ke, artis ke, kena buang dalam keadaan sekarang ni, kena buang perasaan ego, kena buang perasaan aku popular. Kan, bila ada perasaan ego dan aku popular, tak boleh buat ini, tak boleh buat itu, jadi di situ kita akan merasa susah.
Kita ambil contoh berapa artis yang di sekeliling yang kita lihat, ada yang jual kuih, jual lemang, jual ini. Kalau dulu kita cakap, artis jual lemang ni, artis kita rasa, ni macam dah, artis ni dah down lah, dah jatuh. Tapi dalam waktu COVID ni, dia tidak ada artis, kalau berniaga tu, itu memang satu yang kemestian. Kalau tak reti berniaga pun kena belajar berniaga. Kalau tak reti nak berniaga di luar, belajar online. Sekarang online banyak. Kalau tak pandai, belajar. Saya lihat banyak juga artis-artis yang dalam waktu COVID ni mereka stabil. Kerana mereka stabil tu, kerana mereka rajin. Mereka rajin berniaga. Berniaga online. Sekarang ni banyak online lah. Contoh macam Bagio ni kan. Sebelum jual lemang, sebelum ni Bagio jual ayam golek. Di bulan puasa jual ayam golek. Alhamdulillah. Ayam golek Bagio, apa yang saya dipahamkan, begitu laris. Mana dia tidak memilih perniagaan. Tidak perlu ada rasa malu lah untuk survivekan diri kita dan keluarga kita. Jadi ini ada contoh-contoh yang harus penggiat seni atau artis ikuti. Selain Bagio, ada juga artis lain. Seperti saya sendirilah. Saya sendiri pun setahun sejak COVID, kita tak ada show. Pendapatan saya sebelum ni banyak pada show dan promosikan artis. Bila tak ada, saya berniaga. Isteri saya berniaga. Saya sendiri berniaga. Jadi saya kena buang perasaan malu. Ada orang cakap apa, Presiden Irama berniaga, jual air, jual itu. Tetapi sekarang ni kita jangan cerita malu. Kita fikirkan anak-anak kita, keluarga kita. Yang penting rezeki yang halal. Itu saya nak pesanlah pada penggiat seni. Kalau tak pandai, bertanya. Kalau tak pandai nak berniaga makan, mungkin ada macam-macam perniagaan sekarang. Macam-macam perniagaan yang kita boleh belajar. InsyaAllah. Dan rakan-rakan artis dipermudahkan segala urusan dan keep on going, kata dia. InsyaAllah. Semua pihak prihatin kepada industri seni, konsortium Irama, insyaAllah. Amin. Kawan kita komen. InsyaAllah. Amin. Ramai orang tegur Pak Yop ni. Dia kata Pak Yop handsome lah. Alamak. Tak. Baju raya. Maknanya raya. Baju raya. Komen daripada Pak Yop tadi, Presiden Irama, komen daripada Bagio tentang mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa dan juga kepada Kril, berpandukan apa saja kita sebagai umat Islam, segala perjalanan kita berpandulah pada Al-Quran. InsyaAllah panduan kita di dunia ini dengan Al-Quran itu akan mendekatkan kita kepada Allah, kerana Allah itu taklah sejengkal dia menyentuhi tubuh kita kalau kita benar-benar memahami ini, insyaAllah. Dan saya daripada mewakili dan pun terkesan juga dalam keadaan pandemik ini, tapi kerana kita ada usaha, jadi dengan usaha itu kita sering minta kepada Allah supaya Allah memberi kita akal, fikiran yang tinggi, bijaksana untuk memikirkan hal-hal kehidupan kita walaupun apa saja yang melanda. Tapi komen tentang doa tu memang kita sentiasa, kepada kawan kita sentiasa berdoa kepada Allah supaya kita diberikan panduan hidup yang baik. Kalau kita nak tajikan balik pada itu, panduan dia tetap pada Al-Quran juga. Jadi kepada kawan-kawan kita, ada yang komen di WhatsApp saya untuk saya nak attend majlis tahlil. Oh, Pak Yop kena buat segera ni Pak Yop. InsyaAllah majlis tahlil ni, majlis tahlil yang lepas kita buat di Masjid Bukit Indah masa waktu itu bukan waktu PKP. Jadi kita ada menjemput ramai penggiat seni yang hadir. Tetapi kalau kita nak buat, hello? Okay. Kalau kita nak buat dalam waktu PKP ni agak sukar lah. Jadi kita harap PKP ni tidak lama, 2 minggu tidak disambung lagi. Kalau disambung, maknanya kita kena harus tunggu sampai waktu habis PKP. InsyaAllah kita akan buat majlis tahlil untuk tahun yang kedua. Tahun pertama saya dah lakukan dulu, mendapat sambutan yang hebat, ramai yang hadir. Jadi insyaAllah tahun kedua ni kita tak boleh, kat sini kita boleh buat online. Kita boleh buat online. Boleh.
Boleh. Saya ini saya cadangkan kita buat online. Pada Palestine, mereka yang involved, maksud saya dia nak join yang hal Palestine tu ni. Jadi saya naikkan sekarang boleh, supaya insyaAllah nanti kita buat dalam masa cepat ni, insyaAllah. Okay, boleh buat invitation lah. So harap-harap admin dapat tulis lah apa notifikasi yang kawan-kawan kita ni. Jadi ramai juga yang nak masuk untuk majlis tu. Ramai juga kawan-kawan saya rakan-rakan. Kita ada siapa di WhatsApp saya ni, saya kongsi kat WhatsApp. So Zoeda pun nak masuk, rakan-rakan saya artis kumpulan-kumpulan rock ni semua pun nak masuk juga kata dia. Alhamdulillah. Kalau Pak Yop boleh buat tahlil ni dalam online, kalau kita boleh mampu buat, saya rasa memang boleh buat Pak Yop. Kita boleh buat. InsyaAllah. Kita ada kalau kita ada Zoom yang boleh masuk sampai 100 orang ke 50 orang, insyaAllah. Ya. InsyaAllah kita buat. Tapi cadangan yang baik lah. Terima kasih ya Tuan Bagio. Itu cadangan yang baik tu. Cadangan kita buat majlis tu. Jadi saya harapan yang terakhir ni harapan. So harapan yang kita perlu tekankan pada diri sendiri dan juga kepada keluarga dan juga kawan-kawan kita yang menonton, dan tekankan harapan kepada kawan-kawan kita yang sedang melanda hal-hal PKP dan juga peperangan di luar sana. Mungkin beri sedikit harapan terakhir pada mereka. Silakan. Untuk segmen ni. Segmen terakhir. Okey. Saya ingin memesanlah kepada saya lebih fokus kepada ekonomi lah. Jadi di sini saya bukan nak iklan lah. Saya ada satu yang membantu penggiat seni. Walaupun sekarang ni saya sendiri pun sebelum ni dia tidak terlibat dalam MLM ke atau produk. Jadi bila waktu terkesan ini ada satu produk yang membantu penggiat seni sekarang. Kalau dia ni ada produk, ini bukan promo ini produk Elojoy, susu Elojoy. Susu Elojoy ni sekarang banyak artis-artis yang terlibat membantu perniagaan mereka. Kerana dengan ini bukan multi label ini trading. Jualan trading, satu kotak ni boleh untung sampai RM50. Jadi cari tak langsung, artis-artis banyak yang terlibat dalam ni akan mendapat keuntungan. Kerana ini ada jualan terus, jualan langsung. Bukan multi label, ini trading. Kalau ada yang berminat nanti boleh hubungi saya, insyaAllah. Karen? Ya. Okay, silakan. Bagi dulu. Sila balik Bagio lah. Bagi harapan kepada kawan-kawan kita dan produk. Silakan. Mana suara Bagio ni? Saya sentiasa mendoakan yang baik-baik untuk semua dan mendoakan yang baik-baik juga untuk diri saya sendiri. Supaya kita jangan putus asa. Jangan jadi manusia yang ada rasa putus asa walaupun sedikit. Kerana Allah Ta'ala tak suka kepada insannya yang ada rasa putus asa. Jadi nak mengubat akan rasa putus asa itu ialah hanya dengan berdoalah kepada Allah Ta'ala setiap kali kita selesai berhubung dengan dia melalui solat kita pada 5 waktu yang ada. So yang paling mudah sekali nak berniaga, fikirkan apa yang kita minat, apa yang kita suka dan kita senang nak approach people supaya kita boleh mempengaruhi orang tu dengan mudah. Jangan bisnes yang pelik-pelik. Dan saya minta sokongan juga di kalangan mana yang mendengar, melihat akan perbualan pada hari ini. Mana yang suka nak makan cookies, cornflakes, premium, Bagio cookies, tak ada season, sepanjang bila-bila masa pun boleh dapat, boleh hubungi saya. Kerana saya tengah develop saya punya own Bagio cookies. Dan untuk sempena Hari Raya, mungkin membawa kepada Raya Haji, saya akan concentrate untuk penjualan lemang. Khususnya kepada mana yang nakkan lemang secara tak perlu nak beratur panjang, kerana buang masa, kerana malas, boleh hubungi saya untuk dapatkan lemang yang asli, lemang asli Bagio berkualiti tinggi.
di mana ianya sedap, lembut, lemak padu dan boleh dimakan begitu je. Dan insyaAllah selepas habis musim raya, kita akan sambung kembali dengan My Durian. Dengan mana yang suka nak makan durian dan boleh kita teruskan untuk menikmati durian di My Durian. Jadi saya setakat tu itulah bisnes-bisnes yang saya lakukan dan alhamdulillah saya punya sokongan yang kuat di kalangan peminat yang mungkin dah tak minat saya tapi dia suka nak makan durian. Jadi dia kenal saya kerana durian dan jadi peminat. Dan kita tak kenal tak apa, tapi kita boleh berkenalan. Tak kenal maka tak cinta. Jadi itulah yang paling mudah yang selalu saya pegang. Biar kita berkenal sekiranya tidak kita kenal antara satu sama lain. Dan kita pentingkan ukhuwah itu. Ukhuwah itulah yang mendatangkan sesuatu yang manfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Masih dengar suara saya? Okey, Pak Yop jangan lupa lemang asli. Pak Yop. InsyaAllah, insyaAllah. Kriel nak tambah sikit lagi kalau Kriel tu tak? Bagi harapan dan juga perniagaan yang Kriel nak promosikan, silakan Kriel. Dengan agensi iklan radio saya dan ada juga mempromosikan kuih-kuih raya yang dibuat oleh isteri saya dan juga anak saya, tapi saya tidak, pasal bulan Ramadan ni agak sibuk sikit, jadi saya tidak sempat mempromosikan. Memang kami pun plan tak promosikan sangat bulan puasa ni. So insyaAllah lepas raya ni kita akan start mempromosikan kuih-kuih raya hasil tangan isteri dan anak saya. Dan insyaAllah lah tu. Jadi pada penggiat-penggiat seni, cuba cari peluang-peluang lain. Banyak bisnes yang kat luar sana yang boleh membantu. Kita tak perlu ada bawa produk sendiri, kita boleh tolong jualkan produk orang. Untuk sementara ada apa-apa bantuan daripada Allah SWT, so kita usahakan dengan cara ni. Kita usahakan dulu, jangan kita besarkan COVID, jangan kita besarkan pandemik, jangan kita besarkan kesusahan yang ada dengan kita, tapi besarkan hanya Allah SWT. InsyaAllah Allah. Amin, amin. Ingat pada Allah, Allah akan ingat pada kita. Alhamdulillah, amin. InsyaAllah. Tentang Kriel ni kan Pak Yop kan, Pak Yop mungkin boleh buatkan seminar lah untuk buatkan seminar. So Kriel boleh budak baru nak jadi DJ. Mana dah tahu InsyaAllah, rezeki kan? InsyaAllah. Mana tahu ada rezeki memang kan, cadang je. Banyak perancangan kita, seminar lah, apa program di kita, seminar. Tapi banyak, yelah, dalam COVID ni yang itu yang terhalang. Buat online je. InsyaAllah. Semua sekarang online. InsyaAllah. Kita bantu kita. Semoga murah rezeki semua ya. InsyaAllah. So ini segmen terakhir dan saya di rumah pun selain daripada saya mengusahakan saya punya Tanjung dan juga Makmur Johor, juga saya juga melaksanakan saya punya laksa Johor dan juga tak ada kerja, saya mengait, buat topi, buat kopiah, buat lansir, buat sebagainya, dan juga saya suka menanam pokok. So pokok tu saya selalu buat saya makan makanan buah-buah, lepas tu saya tanam, tumbuh, lepas tu saya wakafkan kepada semua siapa-siapa yang ada tanah untuk saya wakafkan. Itu usaha saya macam itu. Selain tu, kalau muzik tu ada. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua. Last but not least, ucapan raya kepada kawan-kawan kita. Silakanlah Pak Yop dululah. Silakan Pak Yop. Okay. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua ahli-ahli irama dan juga kepada AJK irama. Juga kepada semua penggiat-penggiat seni yang mengenali saya ataupun tidak. Dan juga kepada semua di belakang takbir sana, selamat Hari Raya. Okey, terima Pak Yop. Okey, saya nak mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Pak Yop kerana ingat nak menjemput saya terlibat dalam live kita pada hari ini. Terima kasih Irama, terima kasih kepada Presiden dan selamat Hari Raya saya ucapkan kepada kita punya pengemudi pengacara pada hari ini, kan? Nur Zayan dan juga kepada Kriel, lama tak jumpa. Maaf zahir batin, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Terima kasih kepada Haji Rosman. Ya, Haji Rosman juga ya. Okey, Kriel. Baik, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Hari Raya ke berapa? Kedua
kedua dan Yang kedua. Ya, besok dah hari ketiga dan seterusnya. So kita kena start fikirkan Esok hari ketiga. Ya, jangan fikirkan tentang kemenangan kita sangat. Kita tak menang lagi sebenarnya. Kita tak menang. Ada orang kata habis puasa, so hari raya adalah hari menyambut kemenangan. Tak. Kita belum menang lagi. Banyak lagi yang kita perlu capai, banyak lagi yang kita perlu usahakan, terutama iman kita, iman anak-anak kita, isteri kita. So kita usahakan yang tu. Saya mohon maaf, saya kurang aktif di media sosial kerana bulan puasa ni. So insyaAllah lepas raya, dan saya doakan Allah mudahkan segala urusan kalian, sahabat-sahabat kat luar sana yang mengenali, yang tak mengenali tak apa. So kita saling doa mendoakan, saling support each other, bagi kata-kata semangat, bantu keluarga kita mana yang susah, kerana dalam Quran banyak sebut yang kita kena bantu keluarga kita dahulu, kemudian kita bantu orang lain. InsyaAllah Allah akan bantu InsyaAllah, kita. insyaAllah. Ya, InsyaAllah. Allah akan mudahkan segala urusan. InsyaAllah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Saya juga dengan rasa rendah hati mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua. Dan sekiranya dalam perbualan kita tadi ada mencetuskan sedikit tidak senang di hati, saya mohon maaf. Dan saya cuma mengharapkan info-info yang kita perbualkan pada hari ini dapat mencetus rasa kepada mereka yang melihat kita. Semoga info yang kita bagi dapat memberi semangat kepada mereka dan juga dapat dimanfaatkan, insya-Allah. Dan esok jangan lupa kita masih lagi bersiaran esok ke? Dan juga sebelum itu kita ucapkan terima kasih kepada admin kita dekat belakang tabir kita, Tuan Haji Rozman Abbas yang sedang TikTok kita ni tolak kita sini. Besok Jom Raya PKP, tetamu kita ada Datuk Nash. Esok Datuk Nash menyanyi. Datuk Nash menyanyi esok. Kita ada krill juga esok ya? Krill juga esok? InsyaAllah kita cuba. Tengok. Silap tu. Manalah. Ya, saya akhir kata semoga persahabatan kita sentiasa terjalin dan juga sentiasalah kita bertegur sapa kawan-kawan kita di media sosial, kerana itu mungkin dapat memberi semangat di jiwa mereka. Dan kepada yang puasa 6, sila teruskan. Saya mulakan hari ini tadi puasa 6, saya akan teruskan, insyaAllah doakan supaya berjaya teruskan puasa 6. Dan saya juga mengharapkan Pagio datang lagi lah nanti ya, kalau ada masa datanglah lagi InsyaAllah, ke rumah insyaAllah. ni. Raya PKP live streaming yang dibawakan khas oleh konsorsium Irama dalam Irama TV Jom Raya PKP. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.